Start ke? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, selamat malam. Selamat Okey. petang, selamat malam. Okey, jadi bersama-sama saya pada hari ini di dalam sesi atau program lah secara atas talian, iaitu 7 soalan untuk siri yang keempat. Oh, dah 4 siri dah sebenarnya. Kita ada insyaAllah 7 siri dan setiap siri ada 7 soalan. Okey, dan pada malam ini kita akan bersama-sama dengan seorang pegawai psikologi kaunseling daripada daripada utara Perak sana. Jauh datangnya ke sini. Semata-mata untuk berkongsi satu ilmu lah berkaitan dengan mungkin kaunseling, psikologi, kesihatan mental. Okey, iaitu saudari Nurul Izzah Muhammad Izhar. Okey. Dia merupakan seorang pegawai psikologi dari PKD, Pejabat Kesihatan Daerah Larut, Matang dan Selama. Betul ke? Ya, betul. Betul. Larut, Matang dan Selama. Panjang kan nama dia, memang macam tu. Okey. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan tentang satu topik yang hangat diperkatakan pada sejak akhir inilah, terutama dalam dalam musim COVID-19 ni. Iaitu tentang kesihatan mental. Jadi topik kita kalau dalam poster tu dia tulis are you okay? Mental health. Are you okay? Kan? Jadi apakah maksud sebalik are you okay tu? Apakah maksud sebalik are you okay tu? Okay. Jadi pada hari ini kita akan mengupas tentang mental health. Are you okay tu? Are you okay? Adakah anda baik hari ini? Are you okay? Macam itulah. Okey, jadi kita saya tak nak bercerita dengan lebih panjang lah. Kita pun dah kenal dah dengan pegawai psikologi kita, Nurul Izzah Muhammad Izhar, merupakan alumni Universiti Malaysia Terengganu dalam ijazah sarjana muda kaunseling dengan kepujian. Okey, dan merupakan macam saya cakap tadi, pegawai psikologi yang telah lebih kurang hampir setahun lah berkhidmat di situ. Dan merupakan seorang kaunselor berdaftar yang terbaik di negeri Perak. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, kita terus kepada soalan yang pertama. Okey. Wah, jadi, terus Saudi. Okey. Ya. Jadi sebelum kita masukkan sikit mukadimah. Okey. Okey, sedia maklum kesihatan mental merupakan salah satu kesihatan yang kita tak nampak tapi perkara tersebut wujud. Kesihatan yang kita kata tak nampak tapi perkara tersebut, kesihatan tu wujud. Perkataan tersebut wujud datangnya daripada perkara-perkara itulah. Okey. Dan kesihatan mental ni membawa jugalah kepada, kalau berkaitan dengan kesihatan ni mesti ada baik, ada sembuhnya, ada sakitnya. Itu kalau berkaitan dengan kesihatannya. Sama jugalah macam kenderaan kan. Ada waktu dia baik, ada waktu dia rosak. Sama juga macam kesihatan fizikal dan mental. Okey, jadi kita terus masuk dengan soalan pertama lah. Daripada pandangan saudari Nurul Izzah sendirilah, apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan mental ini? Kesihatan mental ni. Okey. Kesihatan mental ni sebenarnya sekarang ni kalau kita tengok rata-rata sebelum ni orang tidak langsung peduli lah sebenarnya, bukan tak peduli, dia ada orang yang ambil tahu, tapi sekarang ni mungkin susah sikit, mungkin cerang tiba-tiba. Okey, mungkin susah sikit sebelum ni orang nak ambil tahu tentang kesihatan mental ni ataupun kecelaruan mental sendiri, disebabkan bila berlakunya PKP ni dan semua orang ada dekat rumah kan, jadi waktu tu semua orang rasa macam stres, depres dan sebagainya. Jadi waktu ni baru muncul kepentingan kesihatan mental. Sebelum ni kita tak pernah tengok pun lah sebenarnya. Jadi apa yang kita nampak kat sini, kesihatan mental ni sebenarnya berbeza bila kita dengar kesihatan mental dan kecelaruan mental. Okey, kesihatan mental ni benda yang berlaku seharian kita sebenarnya. Stres yang berpanjangan, disebabkan perubahan 3 benda yang kita akan selalu tengok lah. Perubahan psikologi dia di mana ada emosi atau pemikiran dia yang mungkin tak rasional, atau emosi dia yang tidak tentu, kejap marah, kejap sedih dan sebagainya, yang menyebabkan tingkah laku dia tu berubah.
Okay, itu kalau kesihatan mental lah. Tingkah laku yang berubah itu contohnya tidak berlaku secara pelik lah. Kadang-kadang orang kata macam sebelum ni dia bukan orang yang agresif kan, contohnya tingkah laku. Tapi tiba-tiba bila berlaku PKP ada sesuatu yang menyebabkan dia duduk rumah lama-lama dan dia jadi stres. Stres menyebabkan emosi marah dan sedih sebagainya dan menyebabkan tingkah laku dia ni berbeza. Dulu orang yang ceria jadi orang yang lebih down, lebih tidak banyak bercakap di hadapan kan. So itu dari sudut kesihatan mental lah. Okay, kesihatan mental ni dia memang kita tengok 3 fungsi lah. Kalau kaunselor sendiri pun kita akan tengok 3 benda ni kepada klien kita. Ataupun pesakit kita akan tengok 3 benda ni lah. Dia punya perbezaan, fungsi, emosi dia, pemikiran dia serta tingkah laku dia lah. Okay, itu kalau kesihatan mental. Tapi kalau kecelaruan mental, okay, kecelaruan mental adalah maksudnya kecelaruan mental ni tadi kita ada stres yang berpanjangan, kesihatan emosi kan, kita ada stres yang berpanjangan, kita ada depression, mungkin kita ada burnout, kita tak ada motivasi langsung, kita hilang semangat dan menyebabkan benda tu stres tekanan yang sangat kuat dekat situ. Dan bila tekanan yang sangat kuat ni dia akan membawa kepada unsur kecelaruan mental, iaitu orang yang dah ada diagnosis oleh pakar lah, psikiatris lah terutamanya, orang yang ada anxiety disorder, orang yang ada MDD, major depressive disorder dan sebagainya. So orang yang dah didiagnosiskan ini ada kecelaruan mental lah. Selalunya dia berbeza sebenarnya dua tu, kesihatan mental dengan kecelaruan mental, untuk mengetahui dia lah kan, dan orang lain juga lah yang dekat luar sana. Okay. Okay. Lepas tu selalunya kecelaruan mental ni kita boleh tengok, dia tanya tentang kecelaruan mental kan, kita boleh tengok dari sudut banyak sebenarnya tahap. Kalau kita pergi klinik kesihatan, normally doktor akan bagi DAS. Pernah dengar tak DAS? Pernah. Okay, DAS, depression, anxiety, stress, skill. Benda tu yang ada 21 soalan tu, sebenarnya doktor bagi mula-mula bukannya bermaksud kalau DAS awak di tahap yang sangat teruk, kalau DAS awak berada di tahap yang teruk, sederhana dan sebagainya, awak ada depression, awak ada anxiety, awak ada stress. Tidak. Itu hanyalah simptom-simptom sahaja. Okay. Itu antara maksud pada kecelaruan mental tadi, perubahan kepada emosi, pemikiran dan tingkah laku kita itu tadi. Sedikit lah untuk pengetahuan semua. Nanti kalau nak lebih detail kita tengok soalan next kan. Okay. Itu dia. Kalau tidak tahu lebih kita tengok soalan next. Okay, baik. Jadi saya tertariklah dengan satu kata berkaitan dengan kesihatan mental atau kecelaruan mental, iaitu perubahan terhadap emosi, perasaan dan tingkah laku. Jadi bila kata, saya simpulkan sikit kat sini, bila berlakunya perubahan terhadap emosi, perasaan dan tingkah laku ni kita boleh nampak lah. Mungkin dari dari segi muka kan, seseorang yang sentiasa pendiam tiba-tiba jadi pendiam, sedih, sedih berpanjangan semua tu lah. Okay, baik. Jadi bila berlakunya perkara tersebut, masyarakat dekat segelintir masyarakat lah, sedikit segelintir masyarakat dia nampak perkara tersebut macam perkara yang mudah, perkara yang tidak perlu dipandang, orang kata tidak perlu dipandang berat, tidak perlu diambil berat oleh diri seseorang tu. Okay, jadi mungkinlah ada mungkin kurang faham terhadap perkara-perkara tersebut lah, terutama berkaitan dengan kesihatan mental ini. Okey, jadi kita pergi kepada soalan kedua lah. Mungkin masyarakat dekat sana tertanya-tanya sebenarnya penyakit yang kita selalu dengar, contohnya penyakit fizikal lah, seperti penyakit jantung kan, kencing manis, darah tinggi, semua tu biasanya itu lebih pada penyakit fizikal. Jadi, tapi sekarang kita selalu didendangkan dengan satu penyakit lain, iaitu penyakit mental. Di mana kalau ikut kalau ikut
penyakit mental ni di antara penyakit yang tertinggi, di antara penyakit artifisial. Betul-betul. Selepas penyakit kronik, contohnya antara penyakit jantung contohnya. Okey, jadinya soalannya dekat sini, apakah perbezaan dan persamaan antara penyakit fizikal dan dengan penyakit mental ini? Okey, perbezaan antara penyakit fizikal dan penyakit mental. Mungkin soalan ni kita akan tengok dia punya persamaan dululah. Okey. Kita tengok daripada sudut persamaan, benda yang selalu kita tanya untuk pesakit fizikal ini, penyakit fizikal ini, selalunya dia ada spesifik nama tau. Macam sakit jantung kita tahu dah dia sakit jantung. Sakit tangan tahu dah dia sakit tangan. Dia ada kanser dan sebagainya, kita tahu benda tu ada simptom-simptom dia dan ada benda tu secara kita tahulah benda tu penyakit yang ada dekat tubuh badan kita ni yang boleh berlaku lah. Benda yang nampak sebenarnya. Benda yang nampak, benda yang ada rawatan dia, benda yang ada ubat dia, yang spesifik ubat dan sebagainya. Jadi bila dah selalunya benda yang proses yang sama ni akan berlaku benda ni secara proses. Proses yang sama, first kita akan tengok history dia sikit lah tentang penyakit tu. Dua jenis. Fizikal pun kita kena tahu history dia, mental pun kita kena tahu history dia. Cuma mungkin history yang soalan yang ditanya oleh doktor ataupun pakar psikiatri sendiri adalah berbeza lah. Soalan yang berbeza. Dan mungkin jangka masa yang ambil untuk tanya tentang history tu panjang lah. Okay. Dan akan ada juga berlaku physical examination di mana contoh penyakit fizikal, contoh kita cakap pasal sakit jantung kan, kita dah tahu dia mungkin ada fungsian jantung yang problem dekat situ, jadi doktor akan buat diagnose siap-siap sakit jantung, dia akan scan dan sebagainya. Contohlah kan, sebab kita bukan dari sudut perubatan yang betul, jadi mungkin kalau ada pembetulan nanti boleh kita up semula lah. Okay. Contohnya kalau physical examination ni kita tengok dari sudut, kalau dia sakit jantung dia ada berdebar-debar. Berdebar-debar juga antara simptom yang ada dekat orang yang ada sakit mental, penyakit mental ini, mental illness ini ada juga. Jadi kita kena tahu bila physical examination ini dilakukan, kita tengok sebenarnya dia cenderung ke arah mana. Betul ke dia ada sakit fizikal, ataupun kalau tak ada, tengok fizikal semua okey, mungkin doktor akan assume okey itu adalah lebih kepada mental illness lah, sakit mental disorder kan. Dan ketiga mungkin ada investigation yang dilakukan, kalau ada ujian darah dan sebagainya, dua-dua pun mungkin doktor akan buat. Okey, itu kalau dari sudut persamaan lah. Dari sudut perbezaan, history tadi selalunya kalau dari sudut mula-mula kaunselor yang akan tengok dululah. Okey, kaunselor yang akan tengok dulu. Kita akan datang ke klinik kesihatan kalau ada rasa jantung berdebar-debar, benda yang tak kena, keresahan, berpeluh-peluh dan sebagainya. Jadi doktor buat DAS, macam saya cakap tadi, doktor akan buat DAS. DAS itu kita akan tengok 21 soalan yang menunjukkan simptom sebenarnya. Bukan maksud you specifically ada sakit-sakit tersebut, tidak. Dia hanyalah sebagai saringan sahaja. Jadi kalau rasa dia akan ada tahap, teruk dan sebagainya, kalau kita nampak benda tu macam tak boleh, kaunselor sini tak boleh handle, mungkin ada PSY. Kalau kita dah nampak simptom-simptom yang teruklah dekat penyakit itu sendiri. Okey, jadi sejarahnya ni maksudnya dia akan tanya sangat detail dari sudut perkembangan hidup dia dari dulu mula, dibesarkan macam mana, persekitaran yang macam mana, ibu bapa yang macam mana. Jadi itu selalunya benda yang main lah. Yang kedua adalah kita akan tanya kepada diri dia sendiri, apa yang dia nampak perubahan terhadap diri dia yang pelik-pelik dan sebagainya, ataupun mungkin boleh tanya kepada waris dia juga. Waris dia mungkin kadang-kadang dia tak perasan benda tu, mungkinlah ada simptom yang halusinasi dan sebagainya, dia faham sesuatu itu, ataupun ada delusion, dia percaya sesuatu benda tu tapi orang lain tak nampak pun apa yang dia cakap tu. Jadi orang lain yang keliling, mungkin kawan dan rakan-rakan lagi nampak kejadian tu, mungkin bila psikiatris tanya kepada dia, psikologis tanya kepada dia, rasa macam simptom ni dapat maklumat daripada orang lain ni akan dapat menguatkan lagi.
kita nak diagnose dia sebagai apa. Itu kalau lebih spesifik tentang penyakit mental ini sendirilah. Dan kita juga ada tentang mental state examination lah. Mungkin kita tengok macam kita tengok tadi, cara dia bercakap macam mana, penampilan dia macam mana, verbal, non-verbal dia yang kita akan tengok. Mungkin dia cakap dia tak suka tapi dia senyum. Kita confront lah dia, kenapa macam ni? Kita tengok respon dia macam mana. Okay, lepas tu kita tengok dari sudut perasaan dia. Tadi dia cakap-cakap dia sedih, tiba-tiba dia cakap benda yang sama, dia happy pula. Dan kita rasa macam dia ni ada yang kena ke ada yang tak kena. Mungkin dia sendiri tak perasan tapi orang yang orang yang tengok dia ataupun orang yang sedang merawat dia itu nampak perubahan itu, dan itu juga sebagai salah satu perbezaan yang kita akan tengok dalam pesakit fizikal ataupun penyakit mental ini tadi. Dan selalunya, bukan selalunya lah, memang betul lah, penyakit mental ini kita tidak buat suka-suka hati je tengok. Okay, dia ada macam ni, awak ada depression. Dia buat macam ni, awak ada mental disorder yang lain dan sebagainya. Kita ada satu buku lah, bukan buku di macam perlembagaan lah yang selalunya kita gunakan untuk orang yang mental disorder ini, iaitu kita selalunya guna DSM-5 lah. Dekat situ pernah dengar tak Udi DSM-5? Pernah. Okay. Dewan Sultan Oh, yang tu yang tu nanti kita balik nanti lah. Okay, yang ni kita tengok diagnostic statistical manual of mental disorder. So semua ciri-ciri yang dirangkumkan tu ada dalam tu. Jadi bila dah kumpul benda tu, barulah spesifik itu adalah penyakit yang didiagnose lah. So itu perbezaan sikit lah antara penyakit fizikal dan penyakit mental itu. Okay, boleh Udi? Okay, baik-baik. Terima kasih. Jadi kalau mungkin ada tertanya lah daripada kata perkongsian saudari Izzah tadi. Okay, Cik Izzah. Cik Izzah ada sebut perkataan DASS, DASS. DASS tu apa tu? Okay, DASS tu sebenarnya akronim kepada Depression, Anxiety, Stress Scale. Betul Stress scale. Betul. Depression, saya ulang semula. Depression, Anxiety, Stress Scale. Okay. Itulah. Jadi DASS ni biasanya kita boleh jumpa dekat klinik kesihatan lah. Biasanya kalau nak buat saringan ke apa ke, biasanya klinik atau jururawat ataupun dekat kaunter lah, dia akan bagi dulu ujian tu sebagai satu saringan. Selalunya benda ni pesakit akan jumpa doktor dulu. Pesakit akan jumpa doktor dulu. Kalau dia kata saya ada rasa macam tertekan, saya ada macam jantung berdebar-debar, saya ada rasa macam tangan berpeluh-peluh, tak tahu kenapa dan sebagainya. Itu doktor terus akan bagi DASS lah selalunya. Ataupun benda yang penting, kalau kita nak buat yang saringan HIV ataupun yang untuk pernikahan tu, yang kahwin tu, proses dia pun jawab DASS juga sebenarnya. Jadi kalau kita tengok DASS ni penting lah untuk kita ukur sebenarnya kita punya tahap kesihatan mental tu berada di tahap mana. Tapi bukanlah spesifik yang macam saya cakap tadi, awak ada penyakit itu, tidak. Itu hanyalah saringan sajalah. Okay, baik. Okay, baik. Jadi, terima kasih untuk kata perkongsian bagi soalan yang kedua tadi. Jadi, sebelum kita pergi ke soalan ketiga. Soalan ketiga ni soalan yang boleh katakan menarik jugalah. Biasanya masyarakat ataupun mana-mana individu, dia akan mencari perkara-perkara soalan ketiga ni. Tapi sebelum kita masuk soalan ketiga ni, okay, kita pergi pada komen dulu. Okay, banyak komen ni. Banyak, okay. Daripada mana ni? Sohaib Osman. Bro Sohaib, saya suka. Banyak patung tu, comel lah. Okay, daripada Fakrul Ahmad. Comel anak patung belakang tu. Ramai puji ni. Comel anak patung. Okay, yang ketiga. Daripada Sohaib. Bro Sohaib juga. Senyum sikit Brody. InsyaAllah saya senyum. Okay. Daripada Iziliana, comel kan? Daripada Bro Afif Nordin, merupakan kaunselor dari Universiti Malaysia Kelantan. Terbaik.
Ramai puji Sis Izzah malam ni. Daripada saudari Aina Afika pun sama. Comelnya Kak Izzah. Subhanallah, subhanallah. Okay, daripada Teacher Nosi, ini merupakan salah seorang guru saya lah, guru matematik saya tingkatan 2 dulu. Ada gangguan sound, oh ya ke, insyaAllah mungkin akan dibetulkan semula. InsyaAllah. Okay, daripada Cik Tin, pelajar mahasiswa master UKM. Kak Ija, ada emoji tu. Okay, baik. Kita pergi, apa ni, Iziliana wa kakak. Banyak komen malam ni. Tu dia direct daripada Bro Syuhaimi. Okay. Chia Ming Hui. Kak Izzah Yati Wahid. Hai Kak Izzah. Daripada Sis Mausturaya Daud. Ijo, miss you. Ramai rindu ke Kak Izzah ni. Rupanya ramai nak menantikan live daripada saudari Cik Izzah. Cik Izzah kita ni. Ramai punya peminat. Baru tahu. Sahabat-sahabat ada satu soalan. Kita jawab satu soalan dulu boleh? Sis lah. Boleh. Okey, daripada saudari Akila Najwa. Betul ke orang ada penyakit mental ni gila? Ini soalan menarik ni. Betul ke orang yang ada penyakit mental ni gila? Okey. Itu apa orang kata? Orang kata itu adalah lebih kepada stigma lah sebenarnya. Penyakit mental ni banyak sebenarnya, bukannya satu dua. Kalau stres takkanlah terus-terus dia jadi dicop seperti itu. Jadi dia lebih kepada stigma dan mungkin mitos jugalah dalam mental illness ini yang menyebabkan orang takut nak datang jumpa kaunselor. Kata benda paling mudah sekali, kaunselor ni dia bagi nasihat je, contoh macam tu. Kita akan menyebabkan kita ni lagi lari daripada kaunselor. Ataupun kalau jumpa psikiatrik ni, aku ni memang dah gila lah dan sebagainya. Dan itu menyebabkan orang yang betul-betul ada mental illness ni lari daripada nak diagnose yang dia tu ada sakit apa sebenarnya. Ini lebih kepada stigma dan mungkin mitos lah sebenarnya. Tak ada perkataan tu lah kepada orang yang sakit mental ni. Okay. Betul lah, maknanya penyakit, kata isu berkaitan dengan mental ni, kalau ada penyakit mental ni bukan terus kategori gila lah, saya kata. Sebab dia pun sama, lebih kurang macam penyakit fizikal juga. Cuma dia berkait lebih pada emosi macam tu lah. Betul lah sis? Betul, sis pula dah, cik. Okay, baik. Jadi kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan yang dinanti-nantikan ni. Okay, sedia maklum, kecelaruan mental ni biasanya terjadi kadang-kadang tanpa kita sedar. Kalau kata ada setengah individu mungkin sedar kata isu mental ni mungkin datang dalam waktu-waktu tertentu. Tapi ada setengah masyarakat pula tanpa sedar rupa-rupanya individu tersebut mempunyai kata simptom-simptom dia. Jadi soalannya di sini, apakah simptom-simptom terhadap kecelaruan mental ini? Okey, macam kita cakap tadi, kecelaruan mental ni banyak mental disorder ini sebenarnya banyak sangat penyakit dalam dia. Dia adalah satu kumpulan penyakit mental. Dalam dia ada banyak. Kita ada skizofrenia, kita ada major depressive disorder, kita ada anxiety disorder. So berlainan jenis penyakit ini adalah berlainan jenis simptomnya lah. Cuma benda yang kita boleh cerita sikit dekat sini, sekiranya kan, kalau kita ni nampak perubahan yang ada dalam diri kita ni sebenarnya, first dari sudut emosi kita lah. Simptom yang selalu ada, tiba-tiba sedih, hari ni sedih, esok sedih lagi. Kadang-kadang tak ada sebab lah, ataupun ada sebab kan, ataupun tiba-tiba jadi rasa macam takut-takut, nak pergi ke satu tempat tu takut, padahal tak ada apa pun kan, tempat tu kita sedia maklum tak ada masalah pun dan ramai je orang pergi, kenapa aku tak boleh pergi contohnya. Ataupun dekat tempat ataupun dari sudut tiba-tiba mood dia tak menentu, jadi mood swing lah orang kata kan, mood swing.
hari ni tiba-tiba okey, lagi malam dia tak okey. Dan mungkin dia lebih sensitif, tiba-tiba nak touching tu sedih dia kemain. Bukannya sedih biasa-biasa tu kan, kadang-kadang kita sedih biasa tu normal lah orang kata kan, sedih. Tapi tiba-tiba kali ni dia punya sedih tu yang boleh buat menangis sampai 2-3 hari tak nak keluar rumah dan sebagainya. Ataupun ada rasa menggigil-gigil tanpa sebab, jantung berdegup laju dan sebagainya adalah simptom kecelaruan mental dan mungkin berbeza dari sudut dia punya penyakit itu sendiri. Tapi kalau ada simptom-simptom yang paling basic yang kita nampak perubahan dari sudut 3 perkara tadi yang kita nampak. Dari sudut emosi kita yang pertama dan dari sudut kita punya pemikiran. Tiba-tiba kita dah rasa macam negatif, overthinking, berfikir benda-benda yang sama berulang-ulang. Benda yang tak jadi lagi kita duduk fikir kan, ataupun benda yang lepas, benda tu dah lepas tapi kita keep fikir kenapa jadi macam ni, duk macam menangis sorang-sorang sebab berfikir benda-benda macam tu. Takut yang tanpa sebab, benda yang normal, contoh mak kita nak pergi sekolah kan, mak kita nak pergi sekolah kerja sampai larut malam contohnya kan, kita rasa risau, risaunya mak aku ni, benda tu orang normal kita akan rasa risau tu. Tapi orang yang berfikiran yang pelik sikit ni, yang mungkin dia berbeza daripada orang lain, dia akan rasa benda yang akan jadi sesuatu dengan mak dia, dia tak ada bergegas untuk pergi cari mak dia, contohnya. Dia punya action akan berubah. Dan mungkin kalau ada satu lagi simptom perubahan tingkah laku yang sangat drastik atau tak normal, sila datang jumpa pakar ataupun profesional lah, orang profesional. Contohnya pemikiran di mana dia ada terfikir, aku rasa aku ni dah tak lama, contoh. Lepas tu aku rasa macam hidup ni dah tak ada makna dah bagi aku. Ataupun kita rasa macam kenapa aku hidup ni rasa macam sedih sangat, tak ada orang pun peduli, rasa macam lonely, empty dan sebagainya. Dan mungkin akan ada satu timbul pemikiran yang lebih baik aku bunuh diri. Okay, once dah ada pemikiran macam tu, terus datang jumpa orang yang profesional untuk mendapatkan bantuan atau rawatan. Sebab itu adalah salah satu simptom yang akan membawa kepada benda yang akan lebih teruk dan sebagainya. Jadi sebelum apa-apa jadi kan, waktu mungkin first adalah stres yang berpanjangan. Stres disebabkan mungkin kita kata kena marah dengan bos, stres. Hari-hari jumpa bos yang sama, stres. Dan stres itu kalau kita tidak avoid, kalau kita tidak cuba untuk mengatasi stres itu, dia mungkin akan membawa sedikit ke arah yang lebih teruk lah. Jadi akan ada simptom-simptom kecelaruan yang tidak yang diingini. Itu yang akan pergi kepada emosi yang berbeza, pemikiran yang berbeza, ataupun mungkin dia kata lebih baik aku bunuh diri daripada kerja dekat situ contohnya. Jadi benda tu tak sepatutnya dia fikir dan tak normal pun untuk dia fikir. Jadi terus datang ke sesiapa saja yang dia rasa ada trust untuk dapat perawatan dan sebagainya. Itulah antara simptom dia. Okey, baik. Jadi maknanya kalau anda kata kita bila rasa macam ada simptom ataupun mungkin ada perubahan lah yang luar biasa dekat terhadap diri kita, maksudnya perubahan yang ke arah yang sedikit negatif lah. Contohnya segi emosi, pemikiran dan tingkah laku, boleh terus rujuk ke klinik kesihatan atau pejabat kesihatan daerah yang berhampiran. Okay. Jadi saya kata terfikirlah dekat sini, saya fikir bukan terfikirlah, maksudnya terfikirlah tu kan. Okay, dia katalah kalau ada seseorang individu atau masyarakat nak dapatkan khidmat bantuan profesional di klinik kesihatan atau pejabat kesihatan daerah, ada ke ada tak prosedur dia, maksudnya cara nak dapatkan tu? Cara nak dapatkan sebenarnya sangat mudah. Lah. Ada orang yang akan terus, dia boleh walk in datang sebab dia rasa terima dengan ada rasa perubahan dalam diri dia, dia terus datang jumpa dengan doktor, datang dekat klinik kesihatan yang berdekatan lah, kat mana-mana. Dia sekarang ni sebelum ni memang kita ada dekat hospital dan sebagainya, sekarang ni dah ada perkhidmatan kaunseling sendiri di setiap daerah klinik kesihatan. Dan setiap negeri pun ada sebenarnya, Perak pun ada, Johor dan sebagainya, semua ada. Dan selalunya di PKD akan ada banyak klinik kesihatan. So yang berdekatan dengan anda, cuba tanya doktor
ceritakan apa yang anda rasa, apa yang anda fikir, mungkin tingkah laku anda yang berbeza tu, ceritakan dengan doktor dan doktor akan salurkan kepada mana yang perlu dia salurkan. Contohlah kalau macam kita cakap tadi, dari sudut kesihatan mental dan kesedaran mental. Kalau doktor tengok dia hanyalah stres yang berpanjangan disebabkan satu benda yang sikit saja. Contoh macam exam. Exam tu waktu exam dia stres sampai stres teruk gila, tapi exam saja ketika itu. Lepas dia exam dia dah tak ada masalah, dia dah boleh hidup macam biasa. Contoh macam kita nak live ni kan, saya punya anxiety, dia rasa takut nak contohlah, nak takut betul nak live ni kan, dah mesti uji-uji macam mana ni takut ni kan. Tapi mungkin lepas habis daripada live ni kita rasa macam okay, lega, tenang. So itu mungkin stres yang biasa, cuma kalau doktor akan bawa kepada kaunselor sajalah untuk kita bendung benda tu. Mungkin kita ada coping skill dan sebagainya untuk kita rujuk sikit macam mana nak tolong dan sebagainya. Tapi kalau doktor dah tengok dah tu saringan dia, mungkin ada tahap yang dia tulis kat situ sangat teruk dan sangat teruk. Jadi simptom yang banyak ada tu, ada dekat dia. Jadi mungkin doktor tak rujuk terus kepada kaunselor, dia akan bawa terus kepada PSY atau psychiatric di hospital. Sebabnya mungkin dia perlu dapatkan rawatan yang segera. Bila dah tunjukkan sangat teruk itu. Takut nanti sebenarnya benda-benda stres yang dia dapat tu, anxiety ataupun depression dia dapat tu tak ada kena-mengena pun dengan bukan yang exam ke bukan apa, yang tiba-tiba unexpected. Jadi benda tu doktor akan bawa teruslah ke PSY. Jadi so proses dia berlaku macam tu, datang ke klinik kesihatan, doktor akan bagi tahu kat kita saringan tu dan sebagainya, dia akan salurkan dekat mana tempat yang sepatutnya dia salurkan lah. Jadi jangan risau, datang ke klinik kesihatan berdekatan dengan anda lah, kan. Kalau ikut setting juga Udi sebenarnya, kita nak seek for help ni ikut setting. Kalau sekolah ada kaunselor dia, mungkin kita tak selesa dan sebagainya, kita carilah kaunselor dekat luar pula. Itulah klinik kesihatan kan, antara yang terdekat. Jadi boleh kita dapatkan khidmat kaunseling dan perawatan dekat sana lah. Itulah cerita dia. Ya, betul. Terima kasih. Jadi kalau anda kata kalau ada isu ke dekat luar sana, isu tak kisahlah, kan, isu apa-apa sekalipun, jangan risau, jangan bimbang. Ada yang akan membantu, ada yang akan mendengar, ada yang akan support. Tak nak pergi dekat klinik kesihatan, dekat pejabat kesihatan daerah ada. Tak nak ke situ, LTPKN ada. Tak nak kat sini, JKM ada. Macam-macam lagi. Sangat-sangat banyak tempat untuk meluahkan, untuk berkongsi cerita. Okey, itu okey, baik. Jadi kita pergi ke soalan seterusnya lah. Ini lebih kepada soalan pengalaman sis sendiri. Okey, baik. Sepanjang menjalankan sesi, ada tak contoh-contoh isu kecelaruan atau isu berkaitan dengan kesihatan mental yang kerap ditemui? Yang kerap orang kata mungkin klien ceritakan ke macam mana? Okay, ada lah, selalunya memang ada lah. Okay, contohlah sebelum ni kita belajar dekat institusi pendidikan ini mungkin sedikit berbeza dengan setting klinik kesihatan ini sebenarnya. Kan sebelum ni kita kata okay, we have to follow the theory, kita kena follow ikut teori nak buat sesi dan sebagainya. Tapi bila kita once berada di klinik kesihatan, kita punya scope setting mungkin sama tapi mungkin perlu berubah sikit. Jadi isu-isu yang selalunya bukan yang bergaduh dengan rumit, selalunya tak ada. Bukanlah tak ada. Tapi bukanlah lebih kepada itu, bergaduh dengan rumit, tak puas hati dengan kawan. Mungkin benda tu ada, mungkin ada simptom punya sikit-sikit lah triggered benda tu. Tapi yang datang kebanyakan dekat sini yang lebih kepada anxiety yang sangat teruk selalunya. Datang memang tak relax. Datang yang dia macam dia duduk dibangun. Kita tengok je dia kan macam apa benda dia nak buat ni sebenarnya kan. Cuma kita ni waktu tu lebih pada beri perhatian lah kepada dia. Okay, bila dia rasa macam okay, waktu tu kalau kita nampak teruslah dia jadi macam tu, selalunya kita akan buat relaxation technique lah. Relaxation technique ni di mana teknik pernafasan lah kan yang kita selalu gunakan. Benda tu nampak macam mudah tarik nafas, tapi ni adalah satu teknik tarik nafas yang membantu sebenarnya untuk dapatkan rasa macam tenang sikit, relax sikit kan, relaxation technique kan. Okay, bila dia nampak dia dah okay, dah tenang, baru kita tanya dia apa sebenarnya yang dia rasa dan sebagainya. Okay, kalau yang pattern macam tu selalulah kan. Ada yang jenis yang
memang jenis yang suka jumpa doktor ni, sakit ni, jumpa doktor ni pula, jumpa pakar ni pula, jumpa pakar ni pula, jumpa kita juga kaunselor. Dia nak juga diagnose dia punya sakit tu. Kenapa aku jadi macam ni, kenapa. Kita nampak dia macam ada benda yang macam tak kena. Dia kita pula macam kaunselor ni, kita ada risau dua benda lah. Sama ada dia ni sakit kecelaruan mental ke, ataupun memang ada stres biasa ke, atau dia memang ada sakit disebabkan penyakit fizikal. Penyakit fizikal tadi dia ada 3 benda yang buat kita rasa macam keliru sikit lah kat situ. Tapi mungkin bila kita dah tahu historical dia dan sebagainya, mungkin kita nampak okay, dia ni sebenarnya stres biasa saja. Jadi kita boleh gunakan coping skill yang biasa lah. Itu antaranya. Ada juga antara isu yang paling kerap, bukan paling kerap, mungkin selalu yang saya macam terfikir-fikir jugalah. Isu kecelaruan mental ni lebih kepada orang yang nampak ada satu kes patient yang lebih kepada orang yang 60 tahun lah. Di mana dia ada dementia lah. Apa yang kita tak boleh diagnose dia ada dementia selagi doktor tak diagnose lah benda tu. Tapi apa yang kita nampak lebih 60 tahun dia punya kemerosotan dari sudut pemikiran itu mungkin ada dan akan ada contohnya kan. Jadi benda yang kita nampak, emosi yang perlu kita kawal itu bukan emosi, emosi orang yang sakit itu kita kena jaga. Benda yang paling penting sekali apa yang saya nampak adalah emosi penjaga itu sendiri. Orang yang nak jaga warga emas itu, orang yang nak jaga orang tua itu kan, diorang punya emosi sangat tak stabil. Waktu tu saya macam kenapa dia jadi macam ni, macam takutnya. Dia sampai kata kalau misal kata mak saya ni tak sihat esok ni, tiba-tiba dia keluar sendiri dan sebagainya, saya ni nak hantar dia rumah orang tua contoh kan. Dia cakap macam kita macam wish sebenarnya disebabkan kecelaruan mental yang ada ni oleh keluarga dan sebagainya akan efek pada family yang lain. Kalau family yang lain ni tak dapat cope dengan keadaan tak ada information terhadap penyakit itu sendiri, tak ada cara untuk bebaskan diri menjaga emosi dengan baik dan sebagainya, akan menyebabkan dia pun jadi anxiety ataupun dan sebagainya dan lebih dahsyat. Itu antara yang selalu jadilah juga. Yang lagi banyak yang saya dapat adalah anxiety ataupun depression lah, yang mostly banyak sangat lah yang selalu ada trauma anxiety bila musim PKP ni. Sebab dia tak tahu kenapa dia sedih, tak tahu kenapa dia berjantung berdebar kan. Jadi kita kat situ pun rasa ingin membantu lah sebenarnya apa jadi kat dia. Kita faham sudut cerita dia, kita masuk dalam penceritaan dia, mungkin kita boleh bantu dia lah untuk disalurkan kepada siapa yang lebih bagus lah, lebih bakal lah. Okay, kalau kita tak boleh bantu lah kan. Macam tu. Itulah antaranya. Okey, baik. Terima kasih Sis untuk soalan yang berkesan bagi soalan yang keempat tu. Okey. Jadi daripada soalan keempat ni yang saya tarik iaitu kalau anda kata kita ada isu, kita boleh gunakan beberapa terapi teknik ketenangan. Antaranya yang macam Sis Iza kongsikan tadi, dari kata cara kita bernafas, teknik bernafas secara betul. Okey, itu mungkin kita boleh lihat dekat Google biasanya, kat Google, dekat YouTube banyak cara-caranya. Tapi daripada Cik Nuriza sendiri, ya mungkin dari segi pengalaman Cik Nuriza, bagaimana teknik pernafasan yang biasa Cik Nuriza berikan ataupun kongsikan kepada klien? Mungkin ramai nak tahu ni, macam mana ni? Kalau kita tengok dalam Google dan sebagainya, selalunya teknik ni berbeza-beza lah dengan cara kita gunakan. Teknik pernafasan ni adalah satu teknik yang orang kata yang selalunya orang akan cakap tenang, relax macam tu kan. So teknik pernafasan yang selalu saya gunakan lah sebenarnya dia tidak spesifik lah, sebenarnya ada cara-cara yang masing-masing gunakan. Kalau saya lebih consider untuk gunakan teknik 5-3-7. Okey, 5-3-7. Di mana kita tarik nafas secara perlahan saja kan. Secara perlahan saja 5 saat. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, tahan 3 saat, stop sekejap kan. Lepas tu kita akan hembus semula secara perlahan 7 saat. So kita akan selalunya bernafas melalui hidung lah. Bernafas melalui hidung, stop, tahan dan lepas melalui mulut. Cara lepas tu macam tiup tau. Macam tu.
Wah, macam keadaan macam tu lah. Tapi selalunya yang paling best lah, yang paling betul lah. Kita bukan dada kita yang naik. Selalunya bila kita tarik nafas kan, kita yang ikut macam tu kan. Tapi selalunya pernafasan, teknik pernafasan perut melalui perut yang betul adalah kita punya perut yang rasa macam bongkit kejap lah bila kita tarik nafas tu. Kalau yang kat rumah tu nak try buat boleh lah kan. Satu tangan letak kat dada, satu tangan letak kat perut. Okay. Lepas tu kita akan tarik nafas secara perlahan saja. Tarik nafas menggunakan teknik 5-3-7 kan. Kita akan tarik nafas, perut kita yang akan ke depan dan kembus, perut kita yang akan kepis. Okey. Macam tu keadaannya. Tapi kalau lebih bagus sebenarnya kita buat dengan secara tutup mata. Bagi saya lah. Bagi saya. Kita buat dengan tutup mata, kita feel tau. Selalunya saya cakap dekat patient, ini lebih kepada praktis. Contohnya praktis. Lepas, contoh kalau yang Muslim ada subuh kan, lepas subuh tu kita duduk sekejap, sebab kita dalam keadaan yang selesa, duduk sekejap, praktis 5 kali contohnya. Ataupun sebelum tidur, praktis 5 kali lagi. Dan benda ni kalau jadi kat kita bila-bila, trigger lah contohnya ada situasi yang buat kita nak marah, buat kita rasa stres, buat kita rasa tertekan. Ketika itu, kita cari ruang yang rasa selesa, tarik nafas macam tu sampai kita rasa tenang, baru kita teruskan apa yang kita buat. Selalunya macam tu lah. Kita cakap dekat patient. Antara perkongsian sikit lah. Mungkin berbeza dengan orang lain punya cara teknik lah. Okey, baik. Terima kasih bagi soalan tambahan. Soalan bonus. Okey, baik. Jadi kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, baik. Soalan seterusnya. Soalan ni pun di antara soalan yang menarik jugalah. Soalan yang menarik. Dan kalau saya terbaca kadang-kadang saya suka baca komen-komen netizen dekat dada-dada akhbar lah. Terutama kalau ada isu-isu berkaitan dengan bunuh diri, isu-isu berkaitan dengan apa lagi, kemurungan semua kan. Okey. Dan dekat situ kadang-kadang banyak kata maklumat-maklumat ataupun komen-komen yang menarik perhatian saya. Menarik perhatian saya dan ketika itu kadang-kadang kita terfikir sejenak. Terfikir sejenak perkara-perkara tersebut. Okey. Jadi soalannya apakah berkata mitos terhadap kesihatan mental daripada sebilangan masyarakat. Kadang-kadang ada masyarakat yang memang betul faham tentang kesihatan mental ni kan. Tapi ada juga kata individu-individu yang mungkin kurang memahami terhadap kata kesihatan mental ni. Mungkin dari segi kurangnya pendedahan terhadap isu-isu kesihatan mental ni. Soalannya apakah mitos yang kadang-kadang terkeluar ataupun yang berlaku dalam masyarakat terhadap kecelaruan mental? Okey, benda yang macam tadi Aqilah Najwa dia tanya kan, adakah penyakit mental ni maksud kita ni gila? Okey, so macam kita dah jawab tadi, itu antara mitos lah. Kita akan cuba bagi tahu kita ni lebih kepada persepsi, stigma yang orang kata macam dengar je benda ni, jangan dekat dengan dia. Jangan dekat dengan dia. Gila ni, gila. So, salah lah dari sudut benda tu yang menyebabkan orang lain tu yang betul-betul ada keperluan untuk dapat rawatan, dia jadi lagi jauh daripada benda-benda macam ni. Ataupun benda yang selalu orang dengar, kecelaruan mental ni sebab tu orang terjadi sebab orang tu lemah iman. Selalu kita dengar benda macam tu lah. Okey. Sebenarnya penyakit mental, kecelaruan mental disorder tu sendiri adalah penyakit. Okey, dengar. Itu adalah penyakit. Jadi dia tak ada kena-mengena dengan kita ni lemah iman, tak solat ke, kita ni tak puasa ke, tak tahajud ke dan sebagainya. Okey, kalau kita cakap lemah iman, okey, contohlah ada saja klien yang datang, contohlah dia orang yang kita kenal sebagai orang yang memang kita tak tahulah dari sudut ibadat dia macam mana, tapi apa yang kita nampak mungkin dia jaga dari sudut itu, tapi dia masih datang untuk dapatkan rawatan. Jadi mungkin itu bukan dia punya guideline dan sebagainya. Kalau kita ni ada sakit tu dan kita ni lemah iman dan sebagainya. Sebab ada juga sedia juga kadang-kadang patient dia boleh datang dalam 2-3 kali rawatan yang kita berikan, tapi dia datang sekali je. Sebab contoh suami dia kata, kenapa nak pergi lagi sekali situ? Dia kata, awak ni solat je lah, sabar je lah, benda macam tu. Kita dengar. Jadi dia tidak dibenarkan untuk dapat rawatan yang kedua dan ketiga disebabkan ada pemikiran yang macam tu. Jadi
penyakit ni dia tak ada diskriminasi, dia datang dekat siapa je, kaya ke, tua ke, muda ke dan sebagainya, anak kecil dan sebagainya, semua dia kalau dia nak sakit dia boleh sakit lah kan, apa yang ditentukan itulah kejadian dia. Jadi bukan disebabkan kita ni kita yang diskriminasikan benda itu, kita yang stigma kan kepada benda-benda macam tu. Jadi bila kita kata lemak, spiritual ini mungkin pendekatan yang kita boleh gunakan untuk membantu pesakit untuk jadi lebih baik. Tu sebenarnya. Spiritual ini kaedah-kaedah yang tazkiyat nafs, kan spiritual dari Imam Al-Ghazali semua ni adalah pendekatan untuk kita bantu membaikkan lagi pesakit itu. Tapi bukan itu adalah punca-punca dia sakit. Okay. Dan selalunya kita akan dengar juga selalunya kita dah jumpa kaunselor, kita dah jumpa ni, sudah baik. Selalunya. Tidak, benda ni proses sebenarnya. Sebab itulah sesi kaunseling kadang-kadang dia takkan jadi sekali. Sesi rawatan psikoterapi dia takkan jadi sekali. Dia akan jadi berkali-kali sebab dia berkala. Kita nak tengok proses dia. Adakah satu plan yang kita buat tu berjaya atau tidak? Kita tengok next dia macam mana pula. Kalau next tak berjaya, kita tukar pula plan lain untuk cuba dapatkan satu plan yang lebih baik. Sama juga kalau orang yang sakit psikiatrik ni, orang yang sakit mental disorder, dia ada ubat contohnya. Ubat ini tak sesuai untuk dia, kita cuba ubat lain pula. Dan next mungkin kita cuba ubat lain pula. Jadi benda tu bukanlah tiba-tiba dah sihat macam tu. Dan orang selalu benda word yang kita selalunya sabar je lah benda tu, nak buat macam mana, sabar je lah. Kita selalu dengar orang cakap macam tu. Selalunya ayat-ayat yang macam ni susah untuk orang yang ada sakit mental ni dia dengar. Setiap hari orang cakap yang sabar je lah, terima je lah kenyataan tu. Walaupun hakikatnya kadang-kadang fikir betul lah, memang kita kena sabar, memang kita kena terima je lah kenyataan tu. Tapi kadang-kadang kita sebagai perawat ni, kita yang orang yang kaunselor, psikiatris ni mungkin adalah sebagai facilitator atau orang yang memberi guideline kepada mereka yang ada penyakit mental ni, penyakit illness ni, untuk dapatkan nampak pencerahan yang masa depan macam mana dia nak buat dan sebagainya. Kan dia seorang-seorang dia tak nampak. Jadi bukanlah word yang macam tu yang kita boleh bagi kat diorang. Benda-benda perkataan macam tu akan membuatkan diorang lagi down dan sebagainya. Itulah antara mitos yang kita kongsikan lah. Mungkin banyak lagi yang orang lain dengar dan mungkin ada banyak lagi lah mitos yang kita selalu cuba, tapi kita cuba cerita kat sini antara 2 dan 3 je lah jenis kan yang kita selalu dengar. Okey, baik. Terima kasih untuk orang kata soalan keberapa ni? Soalan kelima. Soalan kelima. Itu berkaitan dengan mitos. Kelima dah. Okey, berkaitan dengan mitos lah. Jadi sebenarnya kata itu beberapa yang kata Cik Izzah kongsikan tadi tu, itu adalah beberapa kebenaran lah. Contohnya salah satu yang saya tertarik iaitu kesihatan mental ni, kalau seseorang individu tu ada isu mental, jadi individu tu lemah iman. Tu saya tertarik sangat. Sangat-sangat ramai cakap perkara tersebut. Sampai kadang-kadang saya kata, yelah kita dengar orang cakap dekat orang lain, kita pula yang macam terasa kadang-kadang. Macam kadang-kadang kita pun ada juga stres ke apa semua ni kan. Lepas tu bila dengar macam tu, macam dia jadi satu judge, dia jadi satu menilai. Menyebabkan orang individu yang memang ada isu mental tu, dia terus mindset dekat diri dia, oh aku lemah iman. Sedangkan perkara tersebut tidak berlaku. Sebab siapalah kita nak menilai iman seseorang kan. Tu dia. Semua. Iman tak dapat diwarisi tu dia. Lagu tu. Betul. Okey, baik. Jadi kita pergi soalan seterusnya. Ini lebih kepada pengalaman lah. Lebih kepada pengalaman Cik Izzah sendiri. Okey. Pengalaman. Apakah ataupun boleh tak Cik Nurul Izzah sendiri berkongsi pengalaman sepanjang menjalankan sesi dengan klien yang mempunyai isu kesihatan mental ini, isu kecelakaan mental. Pengalaman? Macam tadi dia tanya sama je. Okey. Pengalaman menjalankan sesi macam saya cerita tadi lah. Banyak satu pengalaman first adalah saya sendiri tak tahu itu apa contohnya. Saya sendiri tak tahu. Sebab
contohlah saya belajar lebih pada spesifik counselling lah kan, kita belajar teori dan sebagainya. Mungkin kita tak belajar spesifik diagnose tentang, kita belajar tapi secara general sahajalah, mungkin tidak detail kan. Jadi bila datang dekat klinik kesihatan ni, kita dapat banyak jenis-jenis yang tiba-tiba kita tak pernah dengar pun. Apa benda? Mula-mula dulu kita tahu pasal panic attack dan sebagainya, contoh kita tahu. Tapi ada lagi satu hyperventilation dan sebagainya, banyak GERD, semua jadi macam apa tu? Kita jadi tak tahu tau. Jadi kita jadi macam, kita pun waktu tu anxiety lebih lah. Macam mana ni kan? Kita pun waktu tu mulalah buat pembacaan dan sebagainya. So pengalaman menjalankan sesi kaunseling pada mereka ni, kita lebih banyak berhati-hati sebenarnya untuk dapatkan diorang punya isu, sebab kadang-kadang soalan yang kita nak tanya ni adalah soalan yang sangat sensitif. Sebab tu kita dah buat persetujuan termaklum siap-siap. Kita dah bagi tahu ini dan sebagainya. Dan kita cakap juga, antara soalan yang kita akan tanya ni soalan yang sangat sensitif, mungkin berkaitan dengan keluarga daripada kecil dan sebagainya. Jadi bila kita dah bagi tahu benda betul awal-awal, dia orang terima untuk cerita sebenarnya dengan kita apa masalah dan isu yang cuba diorang sampaikan lah. Jadi pengalaman menjalankan sesi dengan saya, mungkin menjalankan sesi pada mereka yang lebih nampak pada kesihatan mental, isu kesihatan mental. Jadi mereka yang stres berpanjangan, mereka yang ada kesukaran untuk tidur, sleep hygiene untuk kita boleh buat, ataupun orang yang mencari coping skill, macam mana nak cuba ubah minat, cari hobi baru dan sebagainya. Tapi kalau mereka dah nampak teruk, dan kita akan rujuk pada psikiatris lah selalunya. Jadi bila dah nampak ada satu simptom-simptom yang menunjukkan ada kecelakaan mental ni, kita akan terus rujuk pada PSYD hospital. Jadi pengalaman tak banyak lah kepada orang yang betul-betul ada diagnosis kecelakaan mental. Ada juga mereka yang pernah ada orang kata sejarah psikiatris. Sebelum ni pernah ada MDD. Jadi datang jumpa kita, bila dah baik tu datang jumpa kita pula untuk uruskan emosi dia dan sebagainya. Tu ada. Waktu tu kita kena hati-hati sikit lah, sebab kita tahu mungkin dia ada isu sensitif sikit. Jadi kita kena lebih berhati-hati sebenarnya. Dan masa yang sama, rasa apa yang dia rasa. Maksudnya empati kan. Put yourself in client shoes. Kita rasa apa yang dia ni. Kita faham apa yang dia ceritakan. Jadi bila kita dapat benda tu, kita cuba menjalankan sesi dengan baik lah dengan dia. Dia mungkin diorang ni lebih nak orang yang bercerita, ataupun nak orang yang dengar je sebenarnya. Nak orang yang dengar je sebenarnya. So hadirlah kita kat situ. At least dengar pun tak apa. Lepas tu baru kita tengok apa yang kita boleh bantu dia. Macam tu. Okey, baik. Terima kasih untuk soalan yang ke-6. Okey, jadi sebelum kita pergi soalan terakhir, kita baca sikitlah komen-komen daripada Facebook. Okay, Kak Izzah buat apa tu? Daripada Izwani Izhar. Kakak buat apa tu? Masak tengah buat apa ni? Tengah masak dengan jurus pokok. Seram pokok jurus pokok. Okey. Daripada Ciaming Hui. Okay, kita tengah cerita sikit pasal kesihatan mental. Mungkin boleh dengar lah. Ya, Izwani Izhar kan. Kongsi kan. Mungkin cerita dengan kawan lah nanti. Mungkin ada simptom-simptom yang sama. Datang jumpa klinik kesihatan. Tak ada masalah. Boleh jumpa akak. Apa tu? Okay, baik. Daripada seterusnya daripada Ciaming Hui, suara ada echo. Kita ada isu sikit ni tadi. Okay, insyaAllah sekarang dah okey dah. Okay, daripada Teacher Norsi, sokong saya yang sangat bagus. Okay. Daripada Sis Mimi Mizan. Hai Kak Izzah. Hai. Hai semua, hai semua. Okay, daripada Sis Faziatun Alia. Tu dia. Gambar tepuk tangan tu. Okay. Fazilatul Ayah. Okey, seorang doktor ya untuk pengetahuan semua. Oh, doktor. Allah Akbar. Dr. Fazilatul. Oh, Dr. Fazilatun. Okay. Fazilatul. Okay. Daripada Sis Mimi ada sekali. Seronok dengan tajuk malam ni. InsyaAllah. Mungkin lepas ni dengan Sis Mimi pula kita share pula. Mungkin kita berduet Sis Mimi dan Cik Nurul Izzah. Mana tahu kan lepas ni. Okay, so daripada Nur Abdul Wahid. Ni ada satu soalan ni. Okay, bagaimana nak kawal stres ni? Kadang-kadang kita stres. Ada setengah kalau stres tu mungkin boleh kawal, tapi ada setengah individu
stres yang tiba datang tu kadang-kadang datang tiba-tiba ataupun yang datang dengan kata segedebuk datang kan, ibarat batu yang kita kata terpaksa imbang apa Pikul. junjung, batu yang besar pikul. Bagaimana kita nak kawal stres ni, Cik Izzah? Okey. Dia sebenarnya dia ikut individu macam mana cara dia nak lepaskan stres tu. Ada orang dengan cara yang travel, ada orang dengan cara yang travel boleh, berkawan, berkongsi rasa, berkongsi pemikiran, berkongsi apalah yang nak kongsikan kan dengan orang yang dipercayai, ataupun dia lebih kepada duduk berseorangan, nak duduk jalan tepi taman tasik ke dan sebagainya untuk lepaskan apa yang dia rasa. Okey, itu antara coping skill lah, ataupun cari minat baru, hobi dan sebagainya. Dan satu benda yang mungkin kita boleh kongsikan kat sini, saya tak pastilah yang ni, mungkin daripada saya tu tak pasti daripada siapa, tapi saya ada satu benda yang saya selalu kongsikan dengan patient. Kan orang pernah dengar grounding teknik kan, tapi ini bukan pada grounding lah, ini lebih pada kita cuba tukarkan stres kita menggunakan sense yang ada kat dalam diri kita. So tak perlu nak guna tools dan sebagainya, tak perlu nak ada beli barang ni untuk kurangkan stres, beli benda ni tak ada lah. First kita tengok benda yang ada dekat kita punya apa orang panggil tu mata semua tu, sense okay. Dia mata. Okay, dia berkaitan dengan tarik nafas tadi, breathing teknik tadi kan. Bila kita nak rasa macam stres waktu tu, orang tengah marah kita, contoh bila api, kita jangan balas dengan api contohnya. Jadi kita avoid dulu keadaan itu, pergi kat satu tempat yang menenangkan, buka pintu, tengok langit je. Contohlah. Okay. Benda tu mungkin akan membantu untuk mengurangkan stres dalam jangka masa pendek. Sekurang-kurangnya kita tak ada terus nak marah orang tu, baling barang dan sebagainya. Itu kalau tengok mata lah contohnya. Kalau guna sense melalui hidung, pula hidu, contoh ada macam aromaterapi dan sebagainya kan. Yang kita buat semua benda ni dengan feel tau, bukan dibuat saja-saja, tengok saja-saja macam tu. Tak, kita buat dengan feel. Lepas tu kalau macam hidu dengan aromaterapi, contohnya ada bau citrus ke, benda yang kita suka bau, minyak wangi kadang-kadang bening kan. Kita cari benda yang macam bunga ke, ikutlah suka hati kita lah, apa benda yang kita suka, kita minat, bau dan tarik nafas. Kalau rasa dia okey, baru kita buat apa yang kita nak buat. Tu kalau mata, hidung. Lepas tu apa lagi Udi, sense yang kita ada? Mulut, telinga. Yang mulut. Okay, mulut selalu kita buat apa Udi? Mulut. Kalau macam saya kalau macam stres, kita kena lawan balik stres tu. Bila stres, mulut masam macam ni kan. Tapi kita kena lawan dengan senyum. Jerit lah maksudnya. Lawan. Okay. So antaranya boleh kita buat benda paling lazim lah dengan makan. Okay, bukannya makan yang banyak-banyak tu. Contohlah pernah tengok tak kita makan coklat yang masam tu, gula-gula yang masam. Waktu tu kita makan dengan penuh feeling tau. Makan dengan ikut sekali muka yang kerut tu, kita layankan muka tu sampai dia rasa masam tu hilang, baru kita akan rasa okay, lega sikit. Contohnya. Tapi bukan dengan makan secara makan gitu saja. Maksudnya makan dengan feel lah, rasalah masam tu macam mana, ikut muka dia. Baru kita rasa macam okay, tenang sikit. Kalau hidung, kalau telinga, selalunya kita buat apa? Kita akan dengar. Kalau telinga. Kita akan dengar apa macam muzik dan sebagainya. Ikut kesesuaian kita, muzik macam mana yang kita nak dengar. Tapi kalau kita pergi ke spa, kita akan cenderung dengar satu jenis muzik tu. Muzik rose. Bunyi-bunyi burung, bunyi-bunyi air. Kan selalu kata kalau ni dengarlah zikir, dengarlah selawat. Betul, benda tu tak salah ya. Saya tak cakap salah. Cuma mungkin kita nak cuba dapatkan satu benda yang tak ada suara. Buat kita rasa macam tenang. Ni lebih kepada me time tau. Duduk diam-diam sekejap, diam, fikir sejenak macam tu, tarik nafas, dengar lagu yang tak ada suara dan sebagainya. Mungkin waktu tu sayu kan. Selayankan perasaan tu ketika tu. Kalau sedih, jangan deny yang kita sedih. Rasakan perasaan tu waktu tu untuk kita relaxkan stres. Dan lagi satu, guna tangan. Yang tu mungkin tu sikit lah. Mungkin kita ada benda yang kita suka pegang dan sebagainya untuk rasa macam lebih selamat, tenang. Ataupun pernah dengar tak stress ball? Pernah. Lepaskan apa yang anda rasa dekat stress ball tu. Sebelum ni kita dapat stress ball dan simpan je kan dalam poket dan sebagainya. Simpan je kan selalunya.
stress ball kan, kalau kadang-kadang kita ada program dapat stress ball, simpan. Gunakan stress ball tu untuk lepaskan apa yang kita rasa. Stress ball ataupun squishy, sebab dia takkan marah kita balik, dia takkan cakap apa-apa negatif dekat kita balik, sekurang-kurangnya kita punya perasaan tu terlepas dekat situ. Macam tu lah. Itu antara 5 sense yang kita boleh guna, tak ada guna duit banyak sangat lah yang kita boleh kongsikan dekat sini untuk kawal stres kita. Okey, baik. Terima kasih. Okey, jadi kalau untuk pendengar di sana, stress ball tu adalah sejenis bola getah tu. Kecil je, lebih kurang besar-besar genggam ni kot. Dia tak adalah itulah saya pun mencari juga tadi. Tadi rasa macam ada. Macam squishy tau, macam squishy. Ataupun spongy macam tu. Ball yang keras sikit. Lagi satu dia sebagai senaman lah, kalau bagi fizio dia ada satu senaman lah untuk grab. Jadi mungkin boleh gunakan untuk lepaskan apa yang anda rasa dekat situ. Yang sebenarnya anda tak marah orang lain, marah bola tu saja. Bola takkan marah anda semula. Itu yang penting. Itu dia kata analogi dia, bukan analogi. Apa panggil? Okey, baik. Jadi kita pergi soalan seterusnya. Bukan soalan lah. Tadi saya ada terbaca tadi. Daripada mana dah hilang dah. Hilang dah. Okey, macam mana nak handle. Okey, daripada saudara Izzy Liada. Ni daripada Cik Tin, sokong undi. Sokong apa tu? Saya pun tak tahu sokong apa. Hebatnya Sis Iza. Hebatnya Puan Iza. Puan dah daripada Cahaya Kasih. Tu dia. Kat ni apa yang saya ingat saya cek lah. Nanti Tak, saya punya komen kat sini dah hilang dah ni. Tak tahu mana pergi dah. Daripada saudari Farhana Azlan. Depression dikategorikan sebagai apa? Mood disorder, gangguan mood dalam kurungan, atau mental disorder, gangguan mental dalam kurungan juga. Sama ke? Beza kedua-duanya? Sisi saudari Izzah. Okey, Sis Hana membuatkan Sis tu Izzah untuk cari semula nota-nota di mana je. Okey, depression ni dia perubahan mood selalunya. Dia selalunya perubahan mood. Mood disorder ini memang ada dalam satu keseluruhan mental lah. Tapi depression ni memang ada gangguan mood juga, di mana tiba-tiba dia sedih yang berpanjangan, selalunya panjang lah. Dia lebih pada 2 minggu macam tu. Dia depression ni banyak sangat. Selalunya orang dia beza anxiety dengan depression. Anxiety ni selalunya dia berfikir benda yang tak jadi pun lagi. Depression ni selalunya berfikir benda yang dah pernah jadi. Jadi dia risau kenapa dan mungkin ada perubahan mood kat situ. Apa soalan dia, gangguan mood atau mental disorder? Okey, dia satu disebutkan penyakit dia dua nama yang berbeza. Tapi mungkin ada simptom yang sama. Macam tu. Okey, kalau ada saya yang tak ada yang salah sikit, nanti kita akan betulkan semula lah kan Udi kan. Kalau dekat saya macam tu lah. Ada simptom yang sama, mungkin dua nama penyakit yang berbeza. Macam tu. Okey, baik. Boleh. InsyaAllah. Okey, daripada Cik Izzy Diana pula. Okey, mungkin soalannya, okey. Macam mana nak handle stres dalam belajar online ni? Okey. First sekali kita kena terima sebenarnya waktu musim PKP ini kita mungkin tiada cara lain untuk kita teruskan pembelajaran yang secara semuka tu. Mungkin ada yang dah mulakan pembelajaran secara semuka, mungkin ada yang belum. Jadi mungkin belum lagi kita dekat situ, kita kena pandai handle stres kita dengan macam cara yang saya bagi tahu tadi tu, yang 5 cara tadi tu. Itu antara jangka masa pendek lah. Cuma kita kena tahu bila kita belajar online ni, selalunya kita nampak komputer je kan. Jadi kita tak ada komunikasi secara dua hala. Disebabkan itu kita memang akan ada stres sikit lah. Mungkin ada menyebabkan kita pun takut kita dapat result yang baik dan sebagainya disebabkan kita belajar online ni. Dia berbeza dari sudut individu dan masing-masing. Mungkin lepas belajar, cari coping skill yang lain untuk kita ubahkan kita punya stres belajar ni
dengan cara yang lebih baik kan. Cuba bila kita belajar online, kita dah dapat, kita kaji semula apa yang kita belajar tadi dengan cara yang kita suka. Kan kita ada 3 jenis pembelajaran kan. Kita ada audio, kita ada visual dan kita ada kinestetik kan. Jadi kita ubahkan dengan cara belajar semula ni, lepas kita dah belajar online tu, ubahkan ulang kaji tu kepada 3 cara ni. Mungkin kita lagi seronok untuk dapatkan pembelajaran yang kita belajar tadi tu sebenarnya. Tapi dalam aku apalah PKP ni, belajar online ni memang satu benda yang boleh jadikan stres lah. Cuma kita kena pandai handle lah. Jadi kita cari coping skill yang lebih baik lah untuk dapatkan pelajaran yang lebih baik. Okay, baik. Mungkin ni, okay, sebelum kita pergi ke komen, okay, kita pergi ke soalan yang terakhir lah. Soalan yang terakhir, soalan yang ke-7. Okay. Iaitu harapan. Harapan Cik Izzah dalam dalam topik kita pada hari ini. Dalam topik kita pada hari ini iaitu apa? Are you okay? Mental health, are you okay? Okay, apakah harapan atau pesanan Cik Izzah kepada penonton berkenaan topik kita pada malam ini? Okay, so are you okay? Okay, apa perasaan anda sekarang? Okay, apa yang saya harapkan lah kat sini sebenarnya, mereka yang rasa macam ada simptom-simptom yang rasa macam ada benda yang tak kena dalam diri tu, harapannya jangan malu, jangan segan untuk datang ke mereka yang anda percaya. Sebenarnya jangan datang kat mereka yang anda tak percaya, datang ke mereka yang pakar ataupun orang yang memang ada tauliah dari sudut kaunselor atau psikiatris dan sebagai doktor sendiri, datang ke klinik kesihatan untuk dapatkan rawatan dan bantuan. Jangan malu, jangan segan. Kalau kita fikir stigma orang, macam mana kita nak berubah? Kalau kita fikir apa yang orang kata, macam mana kita nak dapatkan kesejahteraan diri yang lebih baik sebenarnya. Jadi benda-benda yang basic walaupun tentang pembelajaran, minat dan sebagainya pun boleh datang jumpa kaunselor. Jangan risau, kan kita bukanlah sebagai orang yang tiba-tiba nak judgemental, awak ni tak pandai uruskan diri, awak ni tidak. Jadi kita cuba bantu untuk jadi pemudah cara anda semua untuk dapatkan kesejahteraan diri yang lebih baik. Nanti anda akan dapat, kita planning tu berdasarkan anda sendiri kan. Jadi apa yang saya harapkan agar anda bukakan sedikit minda anda itu untuk terima sebenarnya kesihatan mental ini sebenarnya penting dalam kalangan masyarakat ni kan. Kalau kita rasa macam ada benda tak kena, terus datang ke klinik kesihatan berdekatan untuk dapatkan rawatan. Tak kisah rasa apa pun boleh kongsikan dengan kita. Kita sebagai kaunselor cuba dengar, cuba faham apa yang anda ceritakan. Itu sahaja. Itu dia harapan dan pesanan yang kata yang ringkas tetapi sangat berguna kepada masyarakat di luar sana. Jadi kalau anda kata ada apa-apa nak kongsikan, tak tahu nak kongsikan dekat mana, mai sini, datang KK, klinik kesihatan atau PKD, Pejabat Kesihatan Daerah, atau mana-mana tempat-tempat yang kata mempunyai ada. Jadi datanglah, kongsilah, nak share apa-apa sekalipun. InsyaAllah kami semua sedia mendengar, menyapa, menyokong dan membantu anda, insyaAllah. Okay, jadi insyaAllah. Sebelum kita nak tamatkan, nak tangguhkan kita punya sesi kita, perkongsian pada malam ni. Okay, jadi kita tengok sikit lah daripada komen-komen. Kita tak boleh nak fokus, kami tak boleh nak fokuskan semua komen. InsyaAllah kita akan fokuskan yang mana yang ni lah. Okay. Terbaik daripada Fatimah Nur, terbaik. Ustazah, terima kasih Ustazah. Ustazah Fatimah, insyaAllah. Okay. Daripada Sis Juriah Abdul Wahid, alhamdulillah, tahniah dengan izin ilmu yang dimanfaatkan. Alhamdulillah, my mama. Ya ke? Saya tak. Okay, baik. Daripada Puan Juriah, okay. Tahniah kepada anaknya. Okay, baik. Macam mana? Okey, daripada Cik Akila, daripada Cik Cahaya Kasih. Saya nak bertanya kepada Puan Izzah, adakah apabila kita mempunyai isu mental health, akan selamanya kita akan berada di dalam alam itu ya Puan? Apabila kita berada dalam satu isu berkaitan dengan mental health ni, adakah kita selama-lamanya, forever, berada di dalam alam tersebut Puan? Cuba Puan terangkan. Okey.
Okay, isu mental health ini sebab tu kenapa kita kata kena dapatkan rawatan yang secara cepat dekat klinik kesihatan ataupun tempat-tempat yang berdekatan lah. Sebabnya selagi kita punya apa selagi kita punya tu berada di tahap yang sederhana, tahap yang normal, kita boleh membantu untuk dapatkan guideline yang lebih baik lah. Kalau kita biarkan dia berada dalam keadaan yang lebih teruk dan sebagainya, dia punya mungkin proses untuk healing tu lama. Dia boleh baik sebenarnya, dia boleh baik. Mental health yang boleh baik, kita tengok tahap dia dan dia sebenarnya cuma masa tu. Mungkin ada satu jenis penyakit tu akan boleh macam penyakit fizikal, sakit tangan sebagainya sembuh 2-3 hari contohnya. Dia bukan macam makan Panadol yang hari ni sakit kepala, tiba-tiba esok dah baik. Macam tu tak. Dia satu proses, dia akan baik satu hari nanti tapi bukan baik tu atas kita. Bukan kita yang cakap, aku dah baik lepas makan ubat ni, tidak. Bila doktor yang diagnose kita tu, doktor bagi ubat tu, kata anda kena teruskan untuk makan ubat dan sebagainya sampai satu tahap dia kata okey, anda dah okey, anda yang boleh stop ubat tu, baru anda dikategorikan sebagai baik. Jadi selagi doktor tak kata kita ni selagi doktor tak kata kita dah tak ada sakit tu, kita jangan cuba stop lah ubat tu. Maksudnya dia boleh baik tapi mungkin ambil proses yang lama. Panjangnya mungkin 6 bulan, mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Kita akan ada psychiatrist punya temu janji dan sebagainya. Dia boleh baik tapi ambil masa yang lama sikit, ikut jenis dan tahap kita lah sebenarnya mental health ini. Okey, baik. Terima kasih untuk penerangan tersebut. Okey, baik. Jadi sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan pula dah. Penghujung perkongsian kita pada hari ini. Jadi insyaAllah pada sesi-sesi akan datang, okey, bersama dengan saya ataupun dan saudara Wan Nur Ahmad Syaifuddin, Den Baik. Mesti ramai kenal kan? Den Baik. Siapakah Den Baik itu? Okey. Kita akan berjumpa pada insyaAllah pada minggu-minggu hadapan bersama dengan saudara Den Baik pula. Okey, dan mungkin tajuk akan datang adalah agak-agak apa? Tunggu. Tajuk akan datang adalah tunggu nanti. Dan sebelum saya dan kami ingin menutup tirai, saya wakil daripada program perkongsian 7 soalan ni ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh muslimin dan muslimat di Malaysia khususnya dan di seluruh dunia amnya yang akan insyaAllah Ramadan akan tiba pada minggu hadapan, hari Selasa jika diizinkan. Nanti tengoklah hari 2 ni kita akan tengok anak bulan kan. Kita akan teropong anak bulan. Harap-haraplah anak bulan tu timbul dapat kita puasa. Betul. Memang timbul lah confirm. Okey, jadi itu saja pada malam ini. Apa-apa soalan ke pertanyaan boleh dikongsikan pada insyaAllah pada komen ni atau pada minggu-minggu akan datang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.